Baik ya, kita teruskan surah Ali Imran ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakanlah oleh engkau. Jika tuhfu kamu sembunyikan ma akan apa yang fi dalam sudurikum dada-dada kamu tubduhu atau kamu nampakkan akannya. Ya'lamhu, ia mengetahui akannya. Allahu, oleh Allah. Wa ya'lamu, dan ia mengetahui ma akan apa yang fis samawati, di langit-langit, wa ma, dan apa yang fil ardi, di bumi. Wallahu, dan Allah, ala, atas, kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu, qadirun, amat berkuasa. Semak semula. Katakanlah oleh engkau, jika kamu nampakkan akan apa yang dalam dada-dada kamu. Jika kamu sembunyikan akan apa yang di dalam dada-dada kamu, atau kamu nampakkan akannya, ia mengetahui akannya oleh Allah, dan ia mengetahui akan apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Artinya, ilmu Allah yang meliputi segala-galanya, baik lahir ataupun batin, yang kita sembunyikan dalam hati kita. Dalam dada itu makna dalam hati lah, dalam hati kita. Ataupun kita lahirkan dia, nyatakan dia, atau nampakkan dia secara terang-terang. Baik yang tersembunyi ataupun yang terang, semua pada pengetahuan Allah. Sedangkan langit lagi besar, bumi lagi besar daripada makhluk ini, daripada manusia ini. Tapi Allah mengetahui apa yang berlaku, baik di langit ataupun di bumi. Inilah sifat ilmu Allah kalau nak tahu. Ya. Dan Allah atas tidak suatu amat berkuasa. Allah berkuasa untuk mengazab atau untuk memberi nikmat keamanan. Allah berkuasa. Baik. Perkataan in di sini adalah huruf jazam. Huruf jazam. Jadi, bila datang huruf jazam ni, in, ma, man, in tu huruf jazam. Maka fi'il mudhari yang asalnya ada nun, tuhfuna, dia akan hilang nun. Disebabkan apa? Disebabkan oleh huruf in di sini, iaitu huruf jazam. Dan perlu diketahui juga, huruf jazam ini adalah huruf jazam dan syarat. Dia ada jawab. Dia ada jawab syarat. Cuba perhatikan di sini jawab syaratnya di mana? In tufu ma fi sudurikum au tubdu ya'lamullah. Ya'lam. Perhatikan ya'lam di sini mati.
Sedangkan tak ada huruf jazam. Dia mati ya'lam. Ini menunjukkan ya'lam ni jadi jawab kepada huruf in. Ya. Jadi jawapannya ya'lamullah. Ya'lam ni asalnya ya'lamu. Dia mati, sukun, disebabkan dia jadi jawab. Ya. Dan begitu juga sebelumnya ada tubdu. Tubdu tu asalnya tubduna, ada nun. Ya, jadi hazaf nunnya. Itu sebab ada au. Au tu huruf atau tu maknanya penyambung. Ya, disebut atof. Huruf atof, ya. Jadi huruf atof ni ia menyambungkan tufu tadi. Tufu dia hilang nun, maka tubdu pun ikut hilang nun. Tetapi berbeza dengan ya'lam. Ya'lam tak ada huruf atof. Ya'lam tak ada huruf jazam. Ya, tapi dia mati. Jadi ini adalah jawab kepada huruf jazam dan syarat, iaitu in. Perlu dimaklumkan, huruf fi'il mudhari' ni, dia tidak boleh bertanda jazam atau bertanda mati kalau tak ada sebab. Dia kalau tak ada sebab, dia akan berbunyi depannya tengok. Wa ya'lamu ma fis samawati, tengok ya'lamu. Dia tetap berbunyi domah, ya'lamu. Itu asal. Ya. Tapi kalau ada huruf in, baru dia bunyi ya'lam. Atau kalau tak ada, ingatkan, dia jadi jawab. Contohnya, la ya'lamullah. Ya'lamullah. Itu jadi jawab. Ya'lam. Asalnya, seperti yang depan tu, ya'lamu. Wa ya'lamu ma fis samawati. Ya'lamu. Ya. Baik, perkataan ya'lamu ni kan biasa kita jumpa. Ya, apa dia punya fi'il madinya? Ya, boleh, siapa boleh jawab, sila buka mic dia. Ya'lamu. Dia punya madinya apa? Alima, ya, bukan alama, ya, alima. Alima mudhari'nya ya'lamu. Ya. Kalau amarnya apa? Ya'lamu. Mesti ingatkan lam tu, ya'lamu, lamu tu lam. Jadi mesti ujungnya bunyi lam. Mati lam. Jadi awalnya apa? I'lam. I'lam. Jadi madinya alima, mudhari'nya ya'lamu, amarnya i'lam. Nahinya apa? La ta'lam. La ta'lam. Ya. Nahi mesti ada huruf lam alif dengan ta. Jadi itu namanya nahi. Nahi larangan. Ya. Jangan. Baik, ya'lamu ia mengetahui. Kalau madinya alima, apa maknanya? Alima. Telah mengetahui ia. Kalau mudhari' ya'lamu, apa maknanya? Ia mengetahui. Ya, kalau i'lam, amar, ketahuilah oleh engkau. Kalau nahi, la ta'lam, ya, jangan engkau ketahui. Itu ya. Okey. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Ya. Rangkapan macam ni, ya, rangkapan akhir macam ni, ya, biasanya kita akan dapat ketahui susunannya, dan Allah atas tetap sesuatu amat berkuasa. Ikut nahunya, Allah tu mubtada. Mubtada ni mana subjek, ya. Kemudian qadir tu khabar dia. Jadi susunan dia mengikut nahu, wallahu qadirun. Wallahu qadirun. Macam tu. Kemudian ala tu huruf jar. Jadi huruf jar dia mengambil tempat dulu.
daripada khobar. Qadir ni khobar. Khobar ni cerita. Ya. Mana subjek tu, setiap subjek ada predikat. Jadi, Allah tu mubtada, qadir tu jadi khobar. Ala huruf jar ni mengambil tempat dulu. Ala kulli syai'in. Ala huruf jar, kulli ni majrur. Sebab ala ni, dari bawah lah kulli. Kemudian syai'i, kulli jadi mudhaf, syai'in ni mudhaf ilahi. Jadi dia mengambil tempat dulu, ya. Kedudukan begini. Wallahu qadirun ala kulli syai'in. Cuba kita terjemah macam tu, mungkin itu ikut nahwu. Dan Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Macam tu. Dan Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu kaedah nahwunya. Kaedah harfiahnya, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Sebenarnya pun masih boleh dipahami lagi maknanya. Ya, secara harfiahnya pun masih boleh dapat dipahami. Tapi ikutkan nahwunya, ya, dan Allah amat berkuasa. Itu yang ikut nahwu, ya. Dan Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Kita sama lagi ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-30 pada surah Ali Imran ini. Yauma, pada hari. Yauma, pada hari. Tajidu, ia dapati. Ia dapati kullu, oleh tiap-tiap. Nafsin, diri. Ma, akan apa yang. Amilat, telah mengerjakan ia. Min khairin, daripada kebaikan. Mukhdara, yang dihadirkan. Wama, dan apa yang. Amilat, telah mengerjakan ia. Min su'in, daripada kejahatan. Tawaddu, ia suka. Lau, jikalau. Anna, bahawasanya. Bainaha, di antaranya. Wa bainahu, dan di antaranya. Amadan, jarak masa. Ba'idan, yang jauh. Wa yuhadzirukum, dan ia mempertakutkan akan kamu. Allahu, oleh Allah. Nafsahu, dirinya. Lau, wallah, dan Allah. Raufun, amat pengasih. Bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Baik, saya mak semula.
Yauma tajidu tadi. Yauma tajidu kullu nafsin. Pada hari ia dapati oleh tiap-tiap diri. Ma'amilat min khairin. Akan apa yang telah mengerjakan ia daripada kebaikan. Muhdara yang disediakan atau yang dihadirkan. Yang dihadirkan. Wama dan apa yang amilat telah mengerjakan ia min su'in. Daripada kejahatan. Pada hari ini ialah pada hari kiamat. Yang mana tiap-tiap pekerjaan baik atau pekerjaan yang jahat atau yang buruk, semuanya akan muhdharah, maknanya dihadirkan. Mana dihadirkan. Ya. Dihadapkan. Ya. Baik perbuatan itu baik ataupun perbuatan itu perbuatan yang jahat atau perbuatan yang buruk. Tawaddu, ia suka. Lau anna, jikalau bahawasanya bainaha, di antaranya, iaitu balik kepada diri nafsun. Jikalau bahawasanya bainaha tu mu'anas, jadi mu'anas tu balik kepada nafsin tadi, iaitu diri. Wa bainahu, dan di antaranya nya tu nya dosa itulah. Ya, dosa perbuatan tu. Amadam ba'idah, iaitu jarak masa yang jauh. Maksudnya apa? Ya, seseorang itu suka kalau seandainya ya dosa kejahatannya tu jarak yang jauh, tak nampak, tak dinampakkan, terlampau jauh, jarak yang jauh tu tak nampak, sampai tak dinampakkan, seseorang akan ingin macam tu. Ya, kalau boleh dosanya ya tak nak ditunjukkan, macam itulah. Ya. Sedangkan pada hari itu, ya, tiap-tiap diri itu akan dihadirkan apa yang dikerjakan, baik yang baik ataupun yang buruk. Tapi seseorang itu pada hari itu kalau boleh biarlah dosa itu tak dinampakkan, kalau boleh sejauh-jauhnya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan ia mempertakutkan akan kamu oleh Allah dirinya. Mana Allah mempertakutkan kamu tentang azabnya, azab Allah ni. Ya. Wallah, dan Allah Raufum bil ibad, amat pengasih terhadap hamba-hambanya. Sifat Allah Ta'ala yang masih memberi peluang, ya, sifat kasih kepada hamba-hambanya, terutama kepada ya hamba-hamba yang mukmin, yang taat. Ya, sifat kasih ini bukan hanya di dunia, tapi membawa kepada akhirat. Baik, ya. Di sini ya kita dapat tengok tata bahasa dia. Ya. Tengok pada perkataan. Ya. Tajidu ni, tajidu ya. Yauma tajidu. Tajidu ia dapati. Ia ni ia muannas. Kalau muzakkar lelaki digunakan ya. Yajidu. Tapi kalau perempuan dia gunakan ta. Itu bezanya. Kalau lelaki ya, kalau perempuan ta. Ya, kenapa digunakan ta? Ta ni balik kepada siapa? Kepada nafsin. Nafsin tu diri. Jadi diri tu termasuk kepada muannas. Ya. Diri tu. Baik, tajidu ni daripada madinya, kalau jumpa madinya wajadah. Ya, madi dia wajadah. Mudhari'nya ya yajidu. Wajadah yajidu. Amarnya jid. Ya. Amar dia jid. Nahi la tajid.
Ya, la tajid. Baik, cuba ulang balik. Kalau madi apa? Buka mic ya. Wajada. Mudhari yajidu, amar jid saja. Nahi la tajid. Okey. Depan kita jumpa perkataan ya amilat. Amilat ni untuk madi. Fi'il madi ni tanda muannas dia kena gunakan ta. Ta di akhir ta maftuhah tu alimat. Kalau fi'il mudhari dia gunakan tanya di awal. Contohnya tajidu. Ta tu mana ia tajidu. Kalau muzakkar lelaki yajidu, ya gunakan ya. Jadi kalau fi'il madi pula tanda muannas dia atau tanda perempuan dia iaitu di akhir. Bagi fi'il madi amilat. Kalau untuk mudhari di awal tajidu. Macam tu ya, gunakan ta di awal. Jadi ta ni kadang keliru. Ta ni tak engkau ke, tak ia. Tengok pada ayatnya ya. Dia balik kepada siapa, ganti nama kepada siapa ya. Baik. Kemudian ya, kalau muzakkar amilat, muzakkarnya buanglah ta tu. Ta muannas tu. Apa bunyinya? Kalau buang ta muannas tu. Amila. Amila tu untuk muzakkar. Jadi amila tu telah mengerjakan ia untuk lelaki. Kalau perempuan amilat. Kenapa digunakan muannas? Sebab ia tu ia diri, nafsin. Diri itu termasuk muannas, ya. Baik, madinya kita dah tahu memang tak boleh amalah. Madinya tetap amila. Kita jumpa tetap amila. Kalau amila mudhari'nya ya malu. Ya malu. Ya. Kalau amarnya apa dia? Ya malu. Ya malu. Amar. Ikmal. Ikmal. Ya, ikmal. Sebab bunyi malu. Jadi mal. Jadi ikmal. Ulang balik. Amila. Lagi. Ya malu. Lagi. Ikmal. Nahi. La ta'mal. La ta'mal. Ya. Apa makna amilah? Telah mengerjakan ia. Nah, kan mudhari' dah tahu tadi. Mana amilah mudhari' pula. Madi dah ditulis tadi amilah. Telah mengerjakan ia. Mudhari' ya malu. Apa maknanya? Mana ada telah fi'il mudhari'? Ia mengerjakan. Ingatkan ya, kaedah-kaedah menterjemah ya yang tepat ya, kalau fi'il madi kena letak telah ujungnya ia. Jadi mesti ada dhamir dia ia, telah kemudian ia. Kalau mudhari' jangan lupa letak ia dulu. Ia baru terjemah. Ia mengerjakan. Jadi ia tu kena letak. Kalau fi'il amar ya, kerjakanlah oleh engkau. Jadi penambahan fi'il amal kita nak tahu kaedah dia mesti letak lah oleh engkau. Ujungnya. Lah oleh engkau. Kalau pergilah oleh engkau. Jadi penambahan fi'il amar lah oleh engkau. Itu kena tulis ya supaya tak salah lagi menterjemah dia ya. Kemudian kalau nahinya la ta'mal, jangan engkau kerjakan. Jadi jangan engkau. Jadi itu untuk penambahan fi'il nahi dalam menterjemah jangan engkau. Jangan engkau pergi, jangan engkau masuk, jangan engkau kerjakan. Macam tu ya. Baik.
Kita sambung lagi. Muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddu. Tawaddu tu ta tu mana ia juga, ia suka. Madinya wadda. Sabdukan saja, wadda. Dal tu, wadda. Mudhari'nya yawaddu. Wa yawaddu. Ya. Wadda yawaddu. Ya. Yawaddu. Jadi amalnya apa? Wadda. Wadda yawaddu. Wadda, ya. La tawaddah nainya. Sama dengan madi. Ya. Dan dia juga boleh dibunyikan begini. Bunyi idat. Idat. Ya. Dal-dal tu mati. Alif, ya. Alif, ya. Dal-dal. Idat. Asalnya alif waw. Alif waw sesuai dengan bunyi U. Tapi kerana dia PL 3 huruf, kita bunyikan dia ke bawah. Jadi bila ke bawah, waw akan tukar jadi ya. Jadi bunyinya I, kemudian dal dengan dal matikan. Dat. I, dat. Macam tu. La taudat. Baik. Kita jumpa lagi perkataan yuhadziru. Itu dikatakan PL mudhari, ya. Yuhadziru, ia mempertakutkan. Dia punya madinya ada sabdu tengah tu, itu menunjukkan asal. Ia tak boleh buang, ya. Jadi hazzaro, bariskan atas saja. Hazzaro. Berapa huruf hazzaro ni? Berapa huruf hazzaro? Tengoklah, kan ada sabdu tu. 4 huruf, so ada sabdu tu, ya. Kan zal kan sabdu, bila sabdu dia berganda. Ganda, jadi hazzara, ya. Berapa huruf? Bila 4 huruf, cara nak buat fi'il amar, kita gunakan madi dia. Lagi senang. Hazzara madi. Kalau amarnya, bunyikan ke bawah. Hazzir. Matikan ro tu. Hazzir. Dah jadi fi'il amar lah. Ya. Jadi kita ambil daripada madi tu. Ya. Hazzara jadi hazzir. Ya. Jadi fi'il amar. Daripada madi terus jadi fi'il amar. Hazzara hazzir. Ya. Baik, kita ulang balik. Hazzara madi. Mudhari'nya yuhazziru. Amarnya hazzir. Nahi dia la tak tahu. Ya. Ya. La tuhazzir. Ikut mudhari' dia. La yu tu yu tu kata. Jadi la tuhazzir. Ingat ya, kalau boleh buat nota, 4 huruf, fi'il nahinya kena mula dhammah. Latu. Tak boleh lata. Kalau lata jadi PL 3 huruf. Ya, latu. Ya. Ilatu hazir. Itu untuk 4 huruf. Ya, untuk 4 huruf, PL nahinya tak sama dengan PL yang 3 huruf.
Fi'il nahinya bariskan dhammah, ikut mudhari'nya. Mudhari'nya kan baris dhammah tu yuhadziru. Kemudian kita tukar ya kepada ta jadi tuhadzir. Letak lam alif nahi la tuhadzir, ya. Baik. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah amat pengasih. Ya. Macam ini, rangkapan macam ini disebut mubtada khabar, ya. Rangkapan yang sebegini disebut mubtada khabar. Ya. Mubtada Allahu ra'ufun tu khabar. Allah, khabarnya ceritanya amat pengasih. Kepada siapa? Bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Ya. Baik, kita sambung ayat yang ke-31. Kul, katakanlah oleh engkau. Jika kuntum adalah kamu, tuhibbuna kamu cintakan, Allah akan Allah, fattabi'uni maka ikutlah olehmu akan daku. Fattabi'uni maka ikutlah olehmu akan daku. Yuhibbukum ia mencintai akan kamu. Ia mencintai akan kamu Allahu oleh Allah. Wa yaghfir dan ia ampunkan lakum bagi kamu. Zunubakum akan dosa-dosa kamu. Wallah dan Allah Ghafurun amat pengampun, Rahim lagi amat penyayang. Baik, saya masuk semula. Katakanlah oleh engkau, jika adalah kamu cintakan akan Allah, maka ikutlah olehmu akan daku. Ia mencintai akan kamu oleh Allah, dan ia ampunkan akan kamu akan dosa-dosa kamu. Dan Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Semak semula. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah oleh engkau, jika adalah kamu cintakan akan Allah, fattabi'uni maka ikutlah olehmu akan aku. Yuhibbukumullah ia mencintai akan kamu oleh Allah, wa yaghfir lakum dan ia ampunkan bagi kamu zunubakum akan dosa-dosa kamu. Wallahu dan Allah Ghafurun amat pengampun, Rahim lagi amat penyayang. Ya.
Baik, saya buat semula. Perhatikan ayat ini. Sebab ayat ini ramai orang hafal nih. Dengan tujuan ayat ini katanya untuk pengasih. Ya, dan terkadang tokoh-tokoh pendakwah juga kadang mengajarkan ayat ini sebagai pengasih. Kasih apa? Supaya suami cintakan isteri, isteri cintakan suami, atau untuk pengasihan lain. Maka bacalah ayat ini. Adakah benar apa yang diajarkan ayat ini sebagai ayat pengasih? Cuba perhatikan benar-benar ayat ini, supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyalahgunakan Al-Quran. Kena ingat bahawa Al-Quran ini tetap Al-Quran. Tetapi bila disalahgunakan, maka ia akan jadi sihir. Sebab itu syaitan ini, dia akan mencari jalan. Untuk apa? Orang yang beragama disesatkan dalam agamanya. Disesatkan dalam agamanya. Terutama, menjadikan ayat-ayat Al-Quran ini, yang tidak ada disunahkan Rasul, kita pun lakukan. Cuba perhatikan. Memang cantiklah bahasanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad, jika adalah kamu cintakan akan Allah, maka ikutlah olehmu akan aku. Yang diajar mana selalu? Yang diajar kul tu tak adalah. Dia baca in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka dihembuskanlah kepada orang yang kita suruh kasih kepada kita. Maka ayat ini dikatakan sebagai ayat pengasih. Kerana apa? Kerana ada cinta. Perkataan cinta situ. Kamu cintakan. Jika adalah kamu cintakan akan Allah, maka ikutlah olehmu akan aku. Kan cantik. Kemudian alasannya, kita tak ubah pun ayat Quran ni. Kenapa salah pula? Okey. Sekarang ni, yang salahnya apa? Yang salahnya ialah domir. Kita tak faham domir tu kepada siapa. Jika adalah kamu cintakan akan Allah, maka ikutlah olehmu akan daku. Tengok, fattabi'uni, ni akan daku. Sekarang ni aku di situ balik kepada domir siapa? Domir Nabi. Maknanya kalau kita cintakan Allah, kita ikut sunnah Nabi. Kalau kita cintakan Allah, kita tak suka Nabi, tak suka hadis Nabi, itu bukan tanda kita cintakan Allah. Kita baca Quran sahaja tapi hadis kita nafikan. Hadis sahih kita nafikan. Itu bukan cinta kepada Nabi. Ini yang betul. Kalau kita cintakan Allah, kita ikut Nabi. Itu yang betul. Tapi yang salahnya, fattabi'uni itu diterjemahkan, aku. Aku ni diri kita. Aku, ikutlah aku. Ikutlah ese, ayo, eden, I, dan sebagainya. Jadi ini yang salah. Kita gantikan nama diri itu kepada diri kita. Kalau nak tahu kesalahan di situ. Jadi kalau perempuan tonton dan amalkan, eloklah berhenti. Sebab kita sudah salah guna. Kadang banyak ayat-ayat Quran ni yang tidak ada sunnahnya. Kita jadikan dia semua sebagai apa? Kalau hal yang berkaitan dengan bunyi cinta, maka itu adalah ayat pengasih. Asal bunyi cinta,
hiasan, kamu mencintai, itu semua dikatakan ayat pengasih. Salah, ya. Tengok tafsirannya sebenarnya, ya. Bukan tujuan untuk itu. Oh, ayat Quran ni semua syifaun syifaun. Ayat ini diturunkan semua menjadi syifa, menjadi penawar. Tapi ingat tak penawar itu penawar di mana? Ya, lima fis sudur. Apa yang dalam dada-dada, ya. Mana penyakit-penyakit hati yang berupa hasad dengki, iri hati, kecil hati, ya. Kemudian yang berkaitan dengan sedih, ya. Berkaitan dengan sedih dan sebagainya, maka Quran inilah sebagai penyembuhnya. Bila kita baca ayat Quran ini, ya, maka baca keseluruhan, bukan ayat tertentu, baca keseluruhan ayat tu. Ayat itu akan menjadikan sebagai penghibur hati kita. Ya. Ayat Quran melarang kita bakhil, contohnya. Ya, sedangkan diri kita, hati kita ni sifatnya cukup bakhil. Ya. Sedangkan Allah tidak bakhil dan tidak menyuruh kita bakhil. Jadi itulah namanya penawar dia. Kita baca, kita fahami makna, maka ia jadi penawar buat kita. Yang salah ni, ya, yang salah tak ada kena-mengena ayat itu, itulah, ya, ayat sebagai penawar berbagai penyakit. Puan-puan ingat tak kalau sakit lutut selalu kadang kita dengar. Ya, kadang tok guru mengajar. Ya, bila sakit lutut bacalah iza batostum jabirin, ya, baca tu, ya. Sedangkan ayat itu tidak kena mengena pun dengan hal lutut. Apabila kamu membalas dengan balasan yang sombong, yang tidak berperi kemanusiaan, ya. Tak ada kena mengena dengan lutut, tapi, ya, bunyinya macam bunyi lutut lutut apa ni ni lutut kita macam bunyi apa, kerkak kan. Jadi batostum macam bunyi kepala lutut. Itu yang dikatakan untuk lutut. Jadi tafsiran macam ni namanya, tahu tak, tafsiran ra'yi. Tafsiran ra'yi ini adalah tafsiran yang sesat. Ya. Yang ni tafsiran yang sesat ikut fikiran. Ikut logik lah bahasanya. Ikut logik. Bila bunyi macam tu, itu untuk itu. Bila bunyi pengasih, itu untuk pengasih. Itu namanya tafsir ra'yi. Ya. Ikut logik. Bila nak masak, cari ayat yang berbunyi manis, manis tagna. Manis, ya, manis tagna memang dalam Quran. Tapi kita mengacau gula itu, bacalah manis, manis tagna. Manis, manis tagna. Pasal bunyinya manis, supaya makanan tu manis, sedap dimakan. Itu logik, ikut logiknya. Tak boleh. Ya, tak boleh kita gunakan ayat-ayat itu secara tafsir logik sahaja. Ya, kena faham, ya. Jadi harap kita nak dengar dia punya kisahnya macam mana ayat ni. Ya, baik. Ayat ini kisahnya orang-orang kafir, ya, kenapa dia menyembah berhala. Jadi turun ayat ni, kata orang kafir, musyrikin, ya, ma na'budul asnama illa habban lillahi liyuqarribuna ilaihi. Maknanya, ya, kami tidak sembah berhala-berhala ni, melainkan katanya kecintaan kepada Allah supaya ia menghampirkan kami kepadanya. Maknanya dia mencari kecintaan Allah dengan menyembah berhala, ya, sebagai perantaraannya. Itulah yang dapat menghampirkan kami kepada Allah. Jadi berhala tu Tuhan yang boleh menghampirkan diri dia kepada Allah. Jadi berhala ni tukar rekomen. Berhala ni dikatakan Tuhan kecil, rekomen kepada Tuhan yang besar, iaitu Allah. Itu asal turunnya macam tu. Lalu Nabi kata, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Jika adalah kamu cintakan akan Allah, maka ikutlah olehmu akan aku. Kalau kamu benar mencintai Allah, bukan caranya macam tu. Caranya kamu ikut jalanku. Caraku, cara Nabi lah. Ya. Barulah ya yuhibbukumullah. Ia mencintai akan kamu oleh Allah. Barulah Allah cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ia ampunkan bagi kamu akan dosa-dosa kamu. Barulah betul. Ya, tapi kamu ya nak dapatkan kecintaan kepada Allah, kamu pun ya sembah berhala, dan berhala itu kononnya dapat menghampirkan diri kepada Allah. Ya, itu adalah ya syirik. Ya. Itu turunlah ayat ni kalau nak tahu. Jadi, ya, sambungan ayat ni kata apa? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah berlalu, yang dah lepas. Allah akan mengampuni bagi mereka yang mau mengikuti Rasul. Dan lagi Allah bersifat rahim, penyayang. Jadi kita kena faham. Inilah ayatnya. Ya. Puan-puan, ya, siapa-siapalah yang kalau dah amalkan ayat ni, untuk pengasih-pengasih tinggalkanlah. Ya, kita sudah kena tipu oleh syaitan. Sebab kita tukar dhamir Rasul, diri kita dah jadi Rasul dah. Fattabi'uni, ni tu Rasul. Kita tukar dengan ya ganti nama diri kita. Kita ni Rasul ke? Kalau orang nak cintakan Allah, ikut kita, jalan kita, sunnah kita. Betul? Salah. Ya. Faham kan? Okey. Ya. Baik. Semak tata bahasa dia ya. Tuhibbuna kamu mencintai. Ya. Dia punya madinya habba. Ahabba. Ya. Madi dia ahabba. Mudhari'nya cuba buat sebut yuhibbu. Ya, sebut yuhibbu. Buka mic ya. Madi madi ahabba, mudhari yuhibbu. Amarnya ahbib. Ahbib. Alif ha ba ba, ahbib. Nahi la tuhbib. La tuhbib. Saya dah kata kalau ni 4 huruf. Bila 4 huruf, ya fi'il nahi dia mesti dhammah. La tuhbib. Ya. Kemudian depan dia yaghfir lakum. Yaghfir. Ia ampunkan. Ia ampunkan ni ia dan ia ampunkan. Sebelum tu ingatkan yuhbib dulu. Sebelum yaghfir tu yuhbib. Nampak tak yuhbibkum tu? Mana yuhbib itu menjadi jawab. Sebab itu mati. Tengok yuhbib. Fi'il mudhari mana boleh mati kalau tidak ada sebab. Jadi dia balik kepada jawapan kepada ya in kuntum tu. Ya. In kuntum huruf in tu huruf jazam. Sebab itu dia jadi jawab macam tadilah ayat yang awal tadi. Ya, yuhbib tu tak ada huruf atof, tak ada huruf jazam, tapi dia mati. Itu mana jadi jawab. Ya, ingatkan tu jadi jawab. Kemudian depannya yaghfir tu sebab ada huruf atof. Waktu huruf atof penyambung. Jadi yaghfir ni dia ikut yuhbib. Dia ikut yuhbib. Yuhbib mati, yaghfir pun mati. Ya, sebab atof ni kejadian menyambungkan. Menyambungkan fi'il yang sebelumnya. Kalau mati, matilah. Macam tu. Ya. Baik. Yaghfir ni dia punya madinya apa? Ghafara. Mudhari'nya yaghfiru. Amarnya ighfir. Nahi la taghfir. Ulang balik. Ghafara. Lagi.
Ighfir. La taghfir. La taghfir. Mana pula tughfir pula? Ini 3 huruf. Ghafara kan 3 huruf. Ya? Nah. Jadi, apa makna? Ghafara telah mengampuni ia. Yaghfiru, ia mengampuni. Ighfir, ampunilah oleh engkau. Asyik ia lagi. Ampunlah oleh engkau. La taghfir, jangan engkau ampuni. Okey, sampai situ dulu kita punya kuliah. InsyaAllah kita sambung lagi akan datang. Ya, elok diulang-ulangkan semula. InsyaAllah mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada kita. Ya, sadaqallahul azim.